الحمد لله القائل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk dosa mengumpat dan mencaci. Hadirin sidang Jumaat sekalian, umat Islam tidak harus membawa dirinya ke lembah dosa dan kehinaan yang mengakibatkan kerugian besar bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dalam khutbah Jumaat yang lalu, mimbar sering mengingatkan umat Islam tentang bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong di dalam dosa-dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh. Segala perbuatan dan tingkah laku sebegini rupa bukan hanya menjatuhkan maruah diri, malah mengundang kepada sengketa dan permusuhan yang berpanjangan hingga menjejaskan keharmonian hidup masyarakat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering menasihati umat Islam agar tidak terjerumus di dalam perbuatan terkutuk dan tercela ini. Baginda bimbang, jika amalan menfitnah serta caci mencaci ini tidak dibendung, perpecahan umat Islam khususnya di negeri Selangor ini akan menjadi semakin parah dan tidak terkawal. Perbuatan fitnah dan caci mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali menjelang pilihan raya. Seolah-olah musim menjelang pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan caci maki, mengumpat dan memfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga pernah berpesan ketika pembubaran Dewan Negeri Selangor pada 19 Jun yang baru lalu bahawa isu-isu berkaitan dengan kaum, agama dan institusi diraja tidak seharusnya diheret bagi dijadikan bahan berkempen. Baginda menegaskan perkara ini agar perbalahan dan pertelingkahan dalam kalangan umat Islam tidak berlaku dan hubungan antara kaum di negara ini tidak terjejas. Islam amat mengutamakan keharmonian hidup bermasyarakat dan menekankan umatnya untuk sentiasa berbaik-baik sesama umat Islam dan bertoleransi dengan orang bukan Islam, mengikut lunas batas dan akhlak Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah daripada satu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan jangan pula kamu panggil-memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat
dari perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Perlembagaan persekutuan telah menjamin Islam sebagai agama persekutuan yang ianya akan tetap terpahat dan tidak boleh digugat oleh mana-mana pihak. Raja dan sultan perlu berperanan sebagai ketua agama bagi negeri-negeri dan mestilah dihormati dan ditaati sama ada suka ataupun sebaliknya, selagi mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyuruh melakukan maksiat. Sultan adalah payung yang melindungi sekalian rakyat jelata di bawah naungannya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib ke atas seorang muslim dengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang dia suka ataupun benci, melainkan disuruh untuk melakukan maksiat, maka jika disuruh untuk melakukan maksiat tidak perlu dengar maupun taat. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Undang-undang negara kita juga adalah ada memperuntukkan kesalahan bagi mereka yang melakukan fitnah, penghinaan kepada institusi raja serta mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini, seperti Akta Hasutan, Kanun Kesisaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Oleh itu, mimbar mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dalam apa yang diperkatakan dan jangan sampai menjadi bak kata pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang tempoh pilihan raya negeri, semua calon dan penyokong diingatkan bahawa tempoh berkempen bukanlah lesen untuk mengumpat, bukanlah lesen untuk mencela, mencerca, menghina dan memfitnah orang lain dengan sebebas-bebasnya. Ingatlah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala akan tetap berjalan dalam keadaan apapun dan tiada sebab yang boleh menghalalkannya. Ingatlah dan takutlah akan seksa Allah Subhanahu wa taala yang amat perit yang menanti di akhirat kelak. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dan menyeksa mereka yang mengumpat dan memfitnah adalah benar dan tak boleh sama sekali kita anggap remeh. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qalam ayat 10 hingga 11 yang bermaksud, dan janganlah engkau iaitu berkisar dari pendirianmu yang benar dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina iaitu pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan, iaitu untuk memecah belahkan orang ramai. Di samping itu telah diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata an-nammam, la yadkhulul jannata nammamun." Tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, mimbar berpesan agar calon-calon serta penyokong yang berkempen tidak mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan mana-mana orang atau golongan tertentu dan sering menyalahkan orang lain. Berkempen dan berceramahlah dengan berhemah, dengan menggariskan polisi-polisi yang akan dibawa untuk membantu rakyat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi mereka. Calon-calon perlulah menilai keupayaan dan prestasi diri masing-masing sepanjang perkhidmatan kepada rakyat dan seharusnya memikirkan bagaimana untuk memperbaiki ekonomi dan keharmonian masyarakat di bawah pimpinan mereka. Setiap sesuatu yang baik yang ada pada pihak lawan perlulah diambil sebagai contoh untuk diteladani bagi mempertingkatkan prestasi diri demi memanfaatkan masyarakat yang dipimpin, khususnya umat Islam. Pada calon-calon yang bakal menjadi pemimpin, terutama pemimpin Islam, agar agama Islam memberi panduan dan mengingatkan pada para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kedudukan, pangkat dan kuasa untuk kepentingan diri atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Apabila pemimpin Islam tidak mempunyai sifat amanah dan jujur, maka akan rosaklah masyarakat yang dipimpinnya hingga mengakibatkan penganut agama lain memandang rendah terhadap pemimpin Islam. Selain itu, seluruh rakyat di negeri Selangor, terutama pihak pentadbir masjid dan surau, diingatkan
supaya tidak membenarkan sama sekali masjid ataupun surau menjadi medan propaganda dan politik kepartian. Sebarang bahan penerbitan berunsur politik tidak boleh dibiarkan sebarannya di kawasan masjid serta surau, apatah lagi membenarkan tokoh-tokoh politik menggunakannya untuk tujuan politik kepartian. Masjid serta surau adalah zon aman dan bebas daripada sebarang elemen dan pengaruh politik kepartian demi memelihara keharmonian umat Islam yang mengerjakan ibadah di masjid dan surau. Berilah peluang kepada ahli-ahli qaryah, masjid dan surau untuk dapat beribadah dan mengikuti pengajian dengan tenang dan aman. Pencerobohan dan ketidakpatuhan terhadap perkara ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor serta ketetapan Majlis Agama Islam Selangor. Tindakan boleh dikenakan terhadap sesiapa yang melanggar ketetapan ini di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Pegawai yang terlibat juga boleh dibatalkan perlantikan oleh MAIS mengikut peraturan-peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, Islam melarang umatnya melakukan perbuatan menfitnah, mengumpat, mencaci dan menghina antara satu sama lain. Perbuatan keji sebegini mengundang kemurkaan Allah dan merupakan satu dosa besar bagi mereka yang melakukan. Ingatlah hukum Allah yang amat perit menanti bagi mereka yang melakukan perbuatan ini. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa pilihan raya bukanlah lesen untuk melanggar ketetapan syarak ataupun melakukan tingkah laku yang tidak bertanggungjawab dengan melanggarkan hukum hakam dan undang-undang. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa masjid serta surau bukanlah pentas untuk berpolitik, sebaliknya merupakan pusat ibadah umat Islam yang perlu bebas daripada sebarang elemen serta pengaruh politik kepartian yang boleh memecah belahkan perpaduan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Surah At-Talaq ayat 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.